إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام. شكرا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Dan jika kamu menghendaki keberuntungan, ati'ullah wa rasul, maka hendaklah taatilah akan Allah dan Rasul yang telah menjelaskan kepadamu cara mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul telah memberikan penjelasan yang terang sebagai syarih yang memberikan kupasan kepada kehendak Al-Quranul Karim. Sebab Allah Ta'ala beri mandat besar kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasul fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang datang dari Rasul hendaklah kamu terima pakai, dan apa yang dilarang hendaklah kamu tinggalkan. Kejayaan duduk di situ, melaksana perintah yang diarah dan meninggal benda yang dilarang. Dan Rasul diberikan kawalan rapi oleh Allah Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul tidak bertutur melainkan semua itu wahyu daripada Allah Ta'ala. Maknanya insan yang termulia, seafdal-afdal makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah baginda sallallahu alaihi wasallam, dan penutup segala nabi dan rasul. Maka di situ duduk kejayaan. Ati'ullah awar rasul la'allakum turhamun, ya tetaplah kamu akan mendapat rahmat dari Allah Ta'ala, supaya kamu diberikan rahmat dari sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala jika kamu tulus dalam mematuhi dan mentaatinya. Keikhlasan dalam mentaati Allah itu menjadi syarat besar. Bila dia memberikan ketaatan dengan ikhlas, maka dia akan dapat kejayaan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dunia dan akhirat. Qala Allah Ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u, dan janganlah bermalas-malas menunda-nunda ketaatan dan ibadatmu, tetapi sari'u, bersegeralah. Segera, cepat-cepat, pantas mana, rajin. Itu disuruh. Dan kerja-kerja berbentuk urusan kita dengan Allah, begitulah cara gaya Al-Quran bawa. Badiru, itu dalam hadis, bersegera pantaslah kamu. Sebab bila benda itu jelas, terang, ya, disuruh oleh Al-Quran, disuruh oleh baginda SAW, maka jangan bertangguh, ya, pantas. Sebab kalau kita bertangguh kan, masuklah gangguan yang menunda-nunda amalan daripada gangguan syaitan. Itu dia. Habis. Kalau kita tengok mana saja dalam Quran baik atau hadis Nabi, kerja kebajikan amal salih suruh kita apa? Cergas. Sini gunakan apa? Sari'u, bersegeralah, pantas, cepat, rajin, nasyat. Ila maghfiratin mir rabbikum, untuk mencari maghfirah, dalam mencari penyelesaian keampunan kita dengan Allah Ta'ala. Sebab insan dia tak sunyi bersalah silap, dan kesalahan yang tidak dibersihkan padahalnya besar di akhirat. Innahu may ya'tir rabbah mujriman fali'annahu jahannam.
Barang siapa yang balik menghadap Tuhan dalam keadaan berkubang dengan dosa, maka neraka Jahannam akan menunggu mereka. Jadi oleh kerana itu mencari maghfirah ada satu kewajipan. Maka cara dia pantas jangan ditangguh, bertaubat, istighfar. Yang telah mana Tuhan yang telah menutup dan meleburkan kedirianmu. Ya, minta ampun daripada Tuhanmu yang telah menutupi dan meleburkan kedirianmu. Mana Allah Ta'ala memberi pertama peringkat awam, dia tutup. Sebab tu kalau kita memuji, sebenarnya kita memuji apa? Satir, orang yang menutup. Kalau Tuhan tak tutup, tak ada orang nak kawan dengan kita. Ya, dalam hikam Ibn Atta kata, kalau sekiranya Tuhan tak tutup, tak ada orang nak berkawan dengan kita, tuan. Ya, silap kita, dosa kita, macam-macam. Kalau dia ni sebabkan bau lah dosa ni paling busuk, tak ada orang nak dekat dengan kita. Itu maksud. Jadi bila kita puji orang terbaik, sebenarnya kita puji apa? Tutupan dari Allah. Kalau Tuhan tak tutup, bongkar orang lagi. Ya. Itu peringkat awam. Dan peringkat yang kedua pula, Allah Ta'ala lah yang meleburkan kedirianmu. Allah Ta'ala memfanakan kamu, dia juga lebur. Ya, pengleburan berlaku yang merupakan suis awal untuk manusia itu masuk ke hadirat Tuhan. As-sayru fillahi la yakuni illa ba'dal fana. Berjalan ke Tuhan tak berlaku melainkan di fanaan. Dia lenyapkan lebur yang lain, kedirian dia, kewujudan dia, baru Tuhan buka. Siapa bagi ni? Tuhan juga. Jadi segera pantas kita kepada dua perkara ni. Maknanya memandang kedirian itu satu kesalahan besar. Dia mesti dihapuskan dengan la haula wala quwata illa billah. Ini. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Segera pantaslah kamu menuju kepada keampunan dari Tuhanmu. Ampun dari Tuhanmu yang telah menutup, ya, dan meleburkan kedirianmu. Kemudian wajannatin, dan mencapai ke syurga sebagai tempat menetap. Ya, arduhas samawat, yang luas seluas langit, yakni nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Ya, diibaratkan kepada jannatul mu'ajjalah. Kalau syurga yang maklum sana, begitulah luasnya sebagai langit. Maknanya apa? Menunjukkan luas, atau maksud orang bila luar kata macam langit luas dia, padahal benda tu luar lagi kadang. Ya, itu semua dia panggil lapas menunjukkan makna hebat keluasan syurga yang dahsyat di sana. Besok tidak sebagaimana sesempit dunia. Yakni nama-nama yang dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang ditajalikan dalam langit dan bumi itu punya luas. Ya, telah terjadikan sifat-sifatnya. Wal ard, dan bumi, yakni tabiat ketiadaan yang menerima, memantulkan nama-nama sifat-sifat Allah tersebut. Itu mana al ard ditafsirkan secara isyari. Langit di pihak atas, bumi di pihak bawah mana. Ya. Ketika kata dan bumi, yakni maksudnya tabiat ketiadaan. Ya, benda-benda tak ada. Yang mana menerima, memantulkan nama-nama dan sifat Allah Ta'ala tersebut. Maknanya di tempat mazhar. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan dan disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa zahir dan batin kepada Allah. Daripada kalangan ahli tauhid, iaitu orang-orang yang menghilangkan jarak dan penutup untuk menyaksikan cahaya maha wujud. Tauhid sini mana tauhid khas, tauhid dari segi pandangan, ya, bukan etikat. Etikat itu kita dah faham lah. Dibahas sini maknanya mengikut isyari, mana tauhidul khas, menghilangkan jarak dan penutup. Maknanya hijab yang, ya, untuk apa? Menyaksikan, mana syuhud akan cahaya
yang maha wujud, iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dia tutup. Dia menghilangkan semua jawab dia. Bila diangkat aja, terbuka lah. Kalau tidak ditutup, gelaplah hati insan tadi, terraba-raba untuk merasakan makrifat kewujudan Tuhan, merasakan, mengetahui kita dah tahu. Ini nak merasakan zauq dengan kewujudan yang maha wujud, mana wujud yang hakiki. Adapun wujud majaz ni, ya, semua makhluk yang bergantung, yang berharap, yang terikat. Oleh kerana itu mereka lah, siapa dia? Alladzina yunfikun fis sarra'i wad dharra'i wal kazimin al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka orang-orang yang bertakwa, yang mana mereka ni yunfikun, orang-orang yang menginfakkan rezeki material dan spiritual. Mereka membelanjakan dua sudut, zahir dan batin dia, yang mereka perolehi kepada orang-orang yang berhak dari kalangan, ya, orang-orang yang berhak, keluarga Allah Ta'ala, dipanggil ahlillah. Jadi mereka membantu dalam bentuk memberikan bantuan penghuluran zahir dan batin. Zahir, cara zahir lah, maklum, rezeki material. Spiritual iaitu rezeki dalam gitu, daripada makrifat dengan Tuhan dan sebagainya, tarbiyah rohani. Dia bantu pisarra di waktu lapang. Dimaksud sini itulah tatkala terbebas daripada kesibukan-kesibukan yang menghalangi daripada menghadap Allah Ta'ala. Itu panggil sarra, ya, lapang di sini. Kita kalau lapang segi syariat, lapang segi material, ya, lapang maknanya dia senang, perbelanjaan banyak, rezeki dia luas, atau lapang lah, dia belanjakanlah. Infak sama ada wajib, zakat, atau yang sunat tadi maknanya pemberian sedekah, ya, ataupun dia panggil haibah, dan sebagainya. Ada pun rezeki yang batin sini dimaksudkan dengan lapang sini ialah lapang spiritual dia. Ia itulah terbebas. Qalbi bila terbebas daripada makhluk itu panggil lapang. Ya, terbebas daripada kesibukan, ya, pada syawagil, benda-benda yang menyibukkan qalbi dia. Susah dia nak menghadap Allah Ta'ala dengan urusan duniawi dia dan sebagainya, yang menghalang, mana yang menghijab daripada menghadap, mana tawajuh kepada Ta'ala. Hati tadi akan tergendala melakukan tawajuh bila ada kesibukan. Maka mereka yang menafkahkan rohani tadi, dia lepas, dia duduk dalam kelapangan kerohanian dia, yang bahawa rohani dia telah diberikan bantuan oleh Allah Ta'ala, iaitu Tuhan tarik, ya, hati dia yang leka kepada sedar, daripada yang gelap kepada terang, yang jauh kepada dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga dia tidak dipegang oleh makhluk. Aurada alaikal warid dia tersallama min yadil aghyar, atau kawarid untuk apa? Dia selamat daripada kalbi dia dipegang oleh aghyar, oleh makhluk. Wa yurka min sijnil wujud ila fadha'i syuhud, dan dikeluar daripada penjara memandang kewujudan makhluk ni, masuk diri dia. Kepada mana dia pergi? Fadha'i syuhud, padang luas musyahadah dengan Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Semua orang-orang yang Tuhan berikan keluasan sunat. Jadi luas lapang sebenar qalbi. Ya, banyak orang lapang luar, tengok luar tapi dalam tak lapang. Ya, harta benda jutawan. Dia punya harta jadi hartawan, duit dia jutawan, tapi kepala segabut. Tanya, oh pening ah, pening lagi tak habis-habis. Sebab qalbi takkan dapat kerihatan, ketenangan, kenyamanan kalau berpaling dari Allah Ta'ala. Ya, dalil jelas, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Itu jelas ayat Quran. Tidak dengan mengingati Allah. Mengingati itu tengok, kalau orang awam dipanggil zikir lisan, kalau naik atas lagi qalbi, ruh, sir dia, tawajuh dia, banyaklah pecahan. Itu makna zikir. Jadi maknanya dia akan tenang, confirm tu, Quran jamin. Maknanya mafhum mukhalafah dia, sebaliknya yang lain tak boleh memberi ketenangan. Dan
Dan saksikan dengan jelas. Banyak orang yang zahir hebat-hebat kekayaan, pening lagi pening rumah tak ada pagau, dah tak dijaga, dah kena dijaga, berjalan tak ada escort, dah kena escort, orang lain tak ada escort jalan tak je senang kan, lapang, dia pening, takut tu takut ni, dah kaya sangat kan takut jadi apa-apa kan takut harta tak dapat dihimpun, bukan menjaga, takut rugi, semua dalam ketakutan. Yang tak takut awliya illa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Para awliya dia tak ada takut. Sebab apa? Sebab dia tak ikatkan qalbi dia dengan makhluk. Ambil, diikatkan qalbi dengan yang maha kaya, berlazat, bernikmat, berlapang dada dia, bertenteram qalbi dia dengan Allah Ta'ala. Tadi ada mana wasarra waddarra, maupun di waktu sempit. Kalau kita sempit harta benda lah waktu ni, kebelanjaan dia kurang dan sebagainya, belanja lah. Kalau dia kaya, dia bagi derma 1,000 misalnya, 100, 1,000. Kalau dia susah pun berilah RM1 pun, maknanya gitu. Sebab ahli sufi dia nak hari-hari kita infak, dan sikit banyak soal lain, nak bagi RM1 ke seposen tak kira lah. Jadi dia ada hulur tu makna apa? Isyarat mengeluarkan hubbud dunya minal qalbi, mengeluarkan kasih dunia daripada hati. Lambang kita buang, bila kita buang baru dia datang. Infik ma fi jaif ya'tika ma fil ghaib. Itu slogan selalu digunakan oleh Muallim Haji Abdul Wahid dan Mursyid Wali Besar. Infik ma fi jaif, belanjakan apa yang ada pada kocek kamu tu. Ya'tika ma fil ghaib, akan datang yang lain. Kalau kita malah nak belanja bakhil, maka Tuhan tak akan ganti. Kita belanja sama ada belanja zahir atau batin. Air dalam kola dia tak akan dapat air baru kalau dia penuh tak pakai. Dan air dalam tempayan, air dalam perigi, bila kita cedok air perigi mandi mata air keluar lagi air lain sampai. Itu maksud kita belanjakan akan diganti yang lain. Maka perbelanjaan tu zahir cara zahir yang maklum, yang batin cara batin. Kita infakkan cara rohani, maka dia datang lagi. Maupun di waktu sempit, saat munculnya hambatan-hambatan yang berasal daripada kebutuhan manusiawi. Kebutuhan maknanya keberhajatan kita tertambat dengan manusia ni, itu yang menyebabkan kesempitan yang muncul. Hambatan-hambatan kalbi kita dihambat dengan apa? Perasaan mengharap pada makhluk, berhadap pada makhluk, itu memang sempit. Walaupun zahir dia nampak wah kaya-kaya, tapi rohani dia sempit. Dan bila diikat saja dengan makhluk, habis. Wal kazimin al ghaiz, dan orang-orang yang menahan marah, yang merendam amarah, digendam sifat amarah tu. Patut dibuang, jangan disimpan. Saat meledaknya itulah daya ghadab, makna kemurkaan, marah, dan berkobarnya emosi manusiawi yang berasal dari daya haiwani, daripada apa? Cara kehaiwanan. Yang marah tu, dia bengkeng apa tu, haiwan, rimau, apa semua tu sifat dia, sifat keharimauan. Atau semua berasal daripada apa? Ledakan nafsu. Jadi bagi ahli lah dipadamkan benda tu. Sebab sudah dapat kelazatan dengan Tuhan, dia tak ada sempat nak melayan benda ni. Sebab pembukaan kita dengan Tuhan, dia ada pancaran tu, satu nur, satu nar. Nur cahaya yang terang, nar tu dia membakar, dia akan membakar sifat-sifat mazmumahan. Wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan orang lain, yang menghapus kesalahan dan tidak mau menghukum orang yang berbuat jahat dan zalim kepadanya. Kerana apa? Mereka telah merealisasikan diri dalam keteguhan tauhid. Nampak tak? Jauh tu. Bila realisasi berlaku ketauhidan yang sebenar dengan Tuhan, maka apa saja yang berlaku, benda tak baik, orang pada zain dengan dia, dipandang dari siapa? Daripada Allah. Orang kenakan dia pandang dari Allah, bukan pandang orang. Bila pandang daripada Ta'ala, dia nampak gerak dari Tuhan, ada hikmat, Tuhan nak ajar dia, Tuhan nak didik dia dan sebagainya. Jadi tak adalah sifat dia sibuk nak membalas.
Kalau orang yang tertutup pandangan dalam, dia pandang orang, oh kau jaga kau, aku nak balas kau buat jahat. Dia itu makna ini akan berpanjangan. Ya, kita boleh menghapuskan sifat-sifat yang tersebut bila kembali pada hakikat. Kembali pada hakikat, semua daripada dia. Bila daripada dia, semua tu ada hikmah. Ma khalaqta hadza batilan subhanak. Tak jadi ke semua ni batil sia-sia, tidak. Semua ada hikmah. Dan hikmah ada besar sini apa? Menteguhkan ketauhidan. Tauhid mana apa? Satu. Etikat satu dah lepas. Ini pandangan. Dia nak memandang satu je. Dia je kan. Tu. Jadi ketika itu selamat. Selamatlah dia daripada sifat berdengki, berdendam. Sebab dia berdendam, sebab dia pandang makhluk. Dia rasa orang tu. Tapi kalau dia kembali hakikat, hakikat dia percapa benda tu. Daripada Allah, habis. Tak ada apa kan. Oh, cantik akhlak bila seorang tu mempunyai tauhid khas yang mana menggugurkan segala kesaling hubungan dan perbezaan secara mutlak. Ya, jadi benda tu akan gugur, perbezaan apa semua tu, kesaling hubungan, mana merosakkan perkara-perkara yang tak elok, hubungan kita akan jelas terpadam bila dikembali pada tauhid. Tauhid memandang satu daripada dia. Habis. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah Ta'ala yang maha mengetahui hati hamba-hambanya. Ya, Allah Ta'ala yang jelas kepada dia dan mengetahui kedudukan qalbi insan, menghadap atau jauh. Maka Allah Ta'ala yuhibbul muhsinin, mencintai orang-orang yang berbuat baik. Mana kalbi yang elok, dia akan lahir benda-benda yang elok. Dan kalbi yang paling elok ialah yang paling tinggi darajat tauhid dia dengan Tuhan. Sehingga dia memadamkan pandangan yang lain, dia bersonok dengan Tuhan. Dan segala jenis kebaikan, khususnya menahan amarah, sifat kemarahan, yang mana datang daripada sebab ledakan tekanan nafsu, syaitan dan seumpama. Dan memaafkan kesalahan orang lain. Kalau antum memaafkan kesalahan orang, maka dia akan dibinakan, dia mahligai di atas syurga, dia layak. Tapi kalau dia silap, dia maafkan, sedangkan dia berkuasa, boleh mengambil tindakan, maka Tuhan binakan mahligai di atas syurga. Nak atas ke bawah tu. Allah. Dan diriwayatkan daripada Nabi SAW, sungguhnya orang-orang yang mampu menahan amarah, kemarahan, dan memaafkan orang lain, walaupun dia mampu, dah boleh maaflah, sedikit dari kalangan umat-umat. Maknanya sungguhnya orang yang mampu menahan kemarahan dan memberi maaf pada orang lain, itu sedikit dari kalangan umatku, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Ta'ala. Tengok diri kita masuk tak lain. Dan mereka yang banyak dari kalangan umat-umat terdahulu. Umat dahulu banyak dah habis. Kemudian Allah SWT meneruskan, walladzina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan qala ta'ala walladzina iza fa'alu fahishah ila akhir ayat. Sadaqallahu alazim.